Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini kita ke udara di talian di Facebook page Lokman Nur Adam, di YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Dato' Lokman Adam, dan di Twitter channel Lokman Adam. Banyak isu hangat hari ini, tuan-tuan. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian nombor apa nombor? 013 013 78 78 191 191 48 48 013 78 191 48. Ini nombor untuk malam ni je, tuan-tuan, sebab kawan kita dua orang masih lagi dalam perjalanan untuk kembali ke Kuala Lumpur daripada outstation. Jadi malam ni yang bersama dengan saya saudara Amir yang akan membantu saya. Banyak isu yang berbangkit, tuan-tuan. Sebelum saya cerita tentang seorang demi seorang pemimpin Perikatan Nasional yang sudah pun ditahan oleh pihak SPRM, ni ada satu berita baru yang diterima. Selepas petang tadi, Datuk Hajiji, Ketua Menteri Sabah, mengumumkan akan melakukan Cabinet Reshuffle, dan beliau mengatakan bahawa timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Mokhtar bakal digugurkan. Begitu juga dengan Datuk Seri Saleh Said Keruak, dan seorang lagi tadi. Maka hari ini Barisan Nasional Sabah telah pun bertindak balas dengan menarik sokongan kepada Datuk Hajiji. Maknanya hari ini, tuan-tuan, Hajiji sudah pun kehilangan majoriti beliau untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah. Dan ada kemungkinan akan berlaku pilihan raya negeri Sabah. Pening kepala macam ni. Apa pun, saudara, apa pun, kita tunggu dan nantikan. Apa yang bakal berlaku di Sabah ni, kita harap ada cara untuk mengelakkan pilihan raya negeri. Kerana kalau kita kira dari segi jumlah kerusi yang dimiliki oleh kepimpinan Barisan Nasional di Sabah, kalau dicampur dengan warisan, kita masih lagi boleh membentuk kerajaan. Cuma kita bimbang disebabkan Sabah ni memang sengaja tak nak luluskan Akta Lompat Parti. Kita takut ada daripada BN yang melompat untuk mengekalkan Hajiji. Yang ini, saudara, mungkin akan menyebabkan berlaku huru-hara di Sabah. Dan kita harap ada jalan penyelesaian. Dulu lagi kita dah cakap sepatutnya di Sabah ni BN go solo, tetapi nampak gayanya kalau selepas ini kita bersama dengan Pakatan Harapan pun kita tak boleh go solo. Maknanya kita kena bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, termasuklah warisan di Sabah. Okey, hari ini, tuan-tuan, orang kanan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga orang kanan kepada anak dia, anak kepada Tan Sri Mahyudin Yassin, saudara, boleh nampak tak? Saudara Adam Razlan telah pun ditahan oleh pihak SPRM, telah dibawa ke mahkamah untuk mendapat
Perintah Reman, dan beliau adalah merupakan MD kepada Maju Asset, Maju Asset. Beliau juga adalah merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf. Dia merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf, dan beliau juga adalah merupakan timbalan ketua Bersatu Bahagian Segambut. Beliau ditahan hari ini oleh pihak SPRM kerana dipercayai sesedara beliau adalah merupakan orang yang mendalangi untuk syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project. Syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project ini untuk berurusan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita difahamkan tuan-tuan, daripada hasil siasatan daripada pihak SPRM ini, beliau merupakan orang tengah yang telah mengambil di antara 3 hingga 5% untuk setiap direct nego project. Ini dipercayai daripada 92.5 bilion ringgit yang dibelanjakan oleh Tan Sri Muhyiddin ketika beliau mengisytiharkan darurat. Dan daripada jumlah ini, projek-projek bernilai di antara 50 juta hingga 500 juta tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 92.5 bilion, kalau 10% lebih kurang 9.25. Kalau separuh daripada tu lebih kurang 4.6 lebih sikit, 4.6 bilion. Itu baru direct nego projek dan projek-projek yang diluluskan. Belum masuk daripada 8 cabutan pergi ke 22 cabutan. Cabutan judi special, cabutan istimewa yang telah diluluskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hebat dia orang ni. Tak cukup dengan itu. Ada lagi satu tuan-tuan. Ada lagi satu, saudara. Ada lagi satu. Tapi kesianlah kepada kontraktor-kontraktor ni kerana hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus itu banyak yang masih belum dilaksanakan kerana pengeluaran surat setuju terima tu belum keluar. Tapi persen dah bagi. Mampus tuan-tuan. Inilah akibat dia, saudara. Patutlah dia ada duit banyak sangat tuan-tuan. Ini baru satu orang ditangkap ni tuan-tuan. Kemudian saudara, ada 2 orang datuk lagi. Dia lagi belum habis lagi cerita ni. Ada 2 orang datuk tuan-tuan. Ini satu cerita lain, tidak ada kaitan dengan kes yang tadi. Ini berkaitan dengan pengambil alihan saham Menara KL. 2 orang datuk, satu berusia 49 tahun, satu lagi berusia 50 lebih tahun tuan-tuan. Telah pun ditahan oleh pihak SPRM. Satu 49, satu 59. Ditahan lewat petang tadi di Ibu Pejabat SPRM. Salah seorang daripada suspek ialah pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat yang bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil alihan syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Siapa orang atasan ni? Itu hari bukan main lagi, berkobar-kobar, menafi. Kita tengok lepas semua ni dikeluarkan tuan-tuan, dia boleh nafikan tak? Kita mengikut sumber daripada SPRM ini, disyaki pemilihan syarikat terbabit
melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu ringgit dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan tersebut bagi membantu pengambil alihan saham ini. Jadi tuan-tuan, SPRM dilaporkan telah menjalankan siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambilan konsesi ini. Jadi tuan-tuan dah boleh pantau lah siapa yang pakai jam mahal-mahal ni, saudara. Rupa-rupanya nak bantu pengambil alihan ni pun ada orang sogok dengan jam tangan berharga ratusan ribu. Tak termasuk lagi duit tunai berharga ratusan ribu. Sikit hari lagi, saudara, banyak pendedahan-pendedahan yang sensasi. Ini baru sikit, tuan-tuan. Jangan mereka ni ingat mereka saja boleh merancang di London. Ada yang merancang di Dubai, ada juga kan. Tetapi kena ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah Ta'ala sudah pastilah, tuan-tuan, mengatasi dan lebih baik daripada perancangan manusia hambanya. Okey, saudara Amir pada malam ni akan bersama dengan saya. Kita akan kupas isu-isu semasa. Banyak berita-berita hangat yang nak kita jawab pada malam ni. Dan insya-Allah, silakan saudara Amir. Okey tu Ya. RPK kata 600 bilion tu Ada lagi RPK ni. Dia fitnah tu. Apa Ada. RPK dia ambil kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zafrul mengatakan bahawa tidak ada salah urus. Saya nak beritahu Tengku Zafrul ni Menteri MITI saja. Dia bukan Ketua Pengarah ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jadi dia buatlah kerja je di MITI. Jangan bazir masa buat kerja SPRM. Kau siapa nak pandai-pandai nak jadi gantikan Tan Sri Azam Baki. So tak payahlah mengeluarkan sebarang kenyataan yang bukan di bawah portfolio dia. Kita pun tahu ketika projek-projek 600 bilion ini, ketika projek-projek ini maknanya daripada 600 bilion tu SPRM mendedahkan bahawa 92.5 bilion ni melibatkan perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan. Ketika itu Tengku Zafrul merupakan Menteri Kewangan. Sepatutnya dia diamlah sebab belum tentu siasatan ini tidak melibatkan dia. Sebabnya dia ialah Menteri Kewangan. Kita tak peduli lah UMNO ke tak UMNO, tuan-tuan. Tak betul, kita harap SPRM akan ambil tindakan. Tapi dia jangan ambil kerja SPRM yang mengatakan dia pula mengesahkan bahawa tidak berlaku penyelewengan di zaman Muhyiddin Yassin. Macamlah dia ni Ketua Pengarah SPRM. Siasatan dibuat oleh SPRM. Kalau tidak ada bukti-bukti kukuh selepas pihak SPRM mengambil keterangan daripada mereka yang terlibat dengan projek-projek yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan yang diluluskan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kalau tidak ada sebarang kes, takkanlah ada penahanan. Bila ada penahanan ini, maknanya bila dah diambil keterangan, contohnya Tan Sri Anwar Musa dah bagi keterangan, orang ni dah bagi keterangan, orang tu dah bagi keterangan, maka dah nampak dah siapa yang terlibat menjadi orang tengah yang menghubungkan antara Muhyiddin dengan kontraktor-kontraktor. Siapa yang tukang pergi collect. Maka orang ni lah yang dikutip dulu. Biasa je. Saya bagi perumpamaan.
Orang ni lah dikutip dulu. Katalah reman ni 3-4 hari ke 7 hari ke, saudara, selepas selesai reman, maka banyak benda yang terkeluar bila duduk bawah tanah. Bila dah duduk sel bawah tanah, tuan-tuan, di lokap SPRM ni, saudara, kalau sebelum tu menafikan, kan, akhirnya semuanya akan terpancur keluar. Kita ambil contoh Hakim Nazlan. Bila ditanya oleh pihak SPRM, SPRM tanya je, kau terlibat tak terlibat dalam penubuhan SRC? Sebab dalam dia punya judgement ke atas Datuk Seri Najib, dia kata Datuk Najib bersalah bila mana Datuk Seri Najib, dia punya niat menubuhkan SRC ni pun dah nampak niat dia jahat, niat dia salah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Badi Gulsoon ini dia yang cadangkan penubuhan SRC. Dia terlibat. Dia terlibat sebagai Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, the General Counsel Maybank, Company Secretary Maybank. Bila pihak SPRM tanya, dia kata dia tak terlibat. Kali kedua tanya, terlibat ke tak terlibat ni, Datuk? Tak terlibat. Kali ketiga tanya tak terlibat. Kali empat tanya tak terlibat. Orang SPRM angin, tunjukkan. Ni, kau punya minit mesyuarat. Ada nama kau? Ini surat ni. Siapa sign? Ada dia sign. Maka bocor, termenung setengah jam, tuan-tuan. Dah termenung setengah jam. Last kali mengaku dia terlibat. Tapi nak buat macam mana, saudara? Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Nak bawa bukti baru pelibatan Nazlan, ditolak di Mahkamah Rayuan, ditolak di Mahkamah Persekutuan. Sekarang Datuk Seri Najib dah bawa benda ni ke PBB. Kita tengok nanti jawatan kuasa di bawah PBB ni, Human Rights punya komiti, nak menyiasat, mereka mungkin mengadili sama ada kes Datuk Seri Najib ni mendapat pembicaraan yang adil ataupun tidak. Sebab nampak terlalu tergesa-gesa. Nak bawa Queen Council tak boleh, nak bawa masuk peguam baru tak diberikan masa untuk baca dokumen. Laju je nak memenjarakan. Tak apa, kita tak nak komen pasal ni. Nanti kita tengok apa yang berlaku bila seorang demi seorang yang dulu hina Datuk Najib, hina Datuk Zahid, kluster mahkamah, lepas ni mereka akan jadi kluster mahkamah. Jadi kalau nak dengar lagi lah temberang daripada Raja Petra yang memetik kenyataan Tengku Zafrul, takkanlah Tengku Zafrul nak mengaku, tuan-tuan, ada penyelewengan. Kalau Tengku Zafrul mengaku Muhyiddin menyeleweng ataupun Perdana Menteri lepas tu menyeleweng, saudara dia Menteri Kewangan. Takkan dia tak terlibat, takkan dia tak meluluskan. Jadi sabar, tuan-tuan, sabar. Ini baru permulaan. Baru permulaan. Janganlah gelabah. Datuk Najib pun dah duduk di apa dipanggil lokap bawah tanah ni. Datuk Zahid pun dah duduk di lokap bawah tanah. Last kali Datuk Zahid bebas juga, dilepaskan oleh mahkamah. Jadi jangan panik. Dipanggil oleh pihak SPRM, ditahan oleh pihak SPRM, belum tentu bersalah. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di mahkamah. Tetapi dibuktikan bersalah di mahkamah zaman Mahathir dan Muhyiddin, belum tentu orang itu bersalah, tuan-tuan. Ini satu benda baru yang korang kena belajar. Didakwa di bawah pentadbiran Law of the Jungle Mahathir dan Muhyiddin, bukan bermakna orang tu kotor. Orang tu tak nak tunduk dengan Mahathir dan Muhyiddin. Orang yang tak ada kes pun boleh ada kes. Tetapi bila orang tu terpalit dengan pelbagai kes, orang inilah yang akan dipegang oleh Mahathir, oleh Muhyiddin, kerana
kekotoran yang ada pada diri dia ini akan membolehkan Mahathir dan Muhyiddin pegang orang tu. Itu yang walaupun dia berada dalam UMNO, dia membantu Mahathir untuk bawa orang kita lompat parti pergi ke Bersatu. 16 ahli parlimen lompat. Lepas tu dia pengaruh Sabah untuk lompat. Ni Haji Ji dan segala-galanya ni semua ni sebahagian daripada geng yang dihasut oleh Hishamuddin untuk lompat parti. Semalam saya dah submit laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Saya harap kali ini Hishamuddin tidak lagi dilindungi. Itu penting. Hanyalah kerana dia ni cucu kepada pengasas UMNO, dia jadi kebal. Bukan bapa dia punya parti, kan? Kita harap berlakulah adil. Macam saya dulu, bila saya tak setuju kerjasama dengan Mahathir, boleh pula pecat saya, tak bawa pun ke Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Okey. Okey tu daripada CEO yang ditahan tu adakah ini permulaan baru kluster daripada Perikatan Nasional? Mana? Itu dah jawab dah tu. Kita dah cakap ni mukadimah. Ni baru mukadimah, sikit hari lagi Muhyiddin pula duduk dalam. Jangan terkejut. Geng-geng yang berada di London ni kemungkinan besar tak balik terus. Isyam pun masih di Dubai. Silap-silap dia pun tak balik. Okey dah. Okey. Ada orang netizen tanya apakah kesan petition Najib ke PBB tu? Adakah berlaku ada kesan pada kerajaan? Okey, dia macam gini, dia tak ada kesan pada kerajaan. Dia kalau ada kesan pun kepada kerajaan yang di bawah pimpinan kerajaan terdahulu. Kerana keputusan di Mahkamah Persekutuan ketika itu bukan kerajaan perpaduan. Ketika itu ialah kerajaan yang dipilih oleh 114 orang yang mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Itulah kerajaan yang sama yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ada perjanjian, tak boleh ubah polisi, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Kita lihat Ketua Hakim Negara pun lantikan Mahathir lagi. Kita lihat Ketua Peguam Negara pun lantikan Muhyiddin lagi. Jadi tak ada memberi kesan kepada kerajaan sekarang. Membawa perkara ini untuk mendapat keadilan, untuk meneliti, menyemak sama ada pelaksanaan kes di peringkat Mahkamah Persekutuan itu bercanggah dengan hak asasi manusia ataupun tidak, ada langgar prinsip-prinsip undang-undang ataupun tidak. Itu hak Datuk Seri Najib. Tak ada orang boleh melarangnya. Dan ianya tak ada kaitan dengan kerajaan perpaduan ni. Ini apa yang berlaku pada 23 Ogos. Sepanjang bulan Ogos tu, 2-3 hari tu. Terlalu cepat. Semua tak boleh, bukti baru tak boleh. Queen Council tak boleh. Lantik peguam baru pun tak diberikan masa. Lepas tu peguam nak letak jawatan sebagai peguam pun tak boleh. Tak pernah berlaku dalam sejarah. So bagi biar ada pihak yang menilai sama ada berlaku tak penyalahgunaan kuasa, berlaku tak ketidakadilan dalam proses mengadili Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey? Okey tu MB Kedah Senasi dia ban pusat perjudian. Adakah ini tuntutan Islam atau mandatorik? Dia sebenarnya dia malu Allah. Di peringkat persekutuan mereka duduk di dalam kerajaan. Cabutan istimewa daripada 8 meningkat menjadi 22. Itu yang mendatangkan duit yang besar. Sebab satu negara. Duit ini jugalah yang Muhyiddin salurkan kepada PAS. Kalau setakat di negeri Kedah ni yang beratur di pusat perjudian bukan Melayu.
Rata-ratanya bukan Melayu. Berapa kerat je orang Cina dengan India di negeri Kedah. Hasil pun tak tinggi. Bolehlah kau tutup. Jadi tak payahlah duk sembang. Kita bukan bodoh. Orang tak ada pelajaran, mungkin dia boleh kelentung. Kan? Dia tahu pusat perjudian di Kedah yang melibat yang halal lah. Yang halal. Sekarang ni yang tak halal banyak. Masih lagi ada dekat negeri Kedah. Jangan sembang lah konon-konon tutup. Kedai-kedai kereta pun ada yang jadi pusat perjudian juga. Kedai-kedai workshop apa, macam-macam. Yang halal nampak spot Toto contohnya. Yang pergi India Cina dekat Kedah tak ramai. Kedah adalah sebuah negeri yang majoriti penduduk dia Melayu. So hasil kutipan daripada situ tak tinggi. Faham? So bila tak tinggi, dia nak buat keputusan untuk tutup perjudian di Kedah, mudah. Tapi apa yang dia dapat daripada kerajaan pusat yang dipimpin oleh Muhyiddin jauh lebih besar. Itu yang membantu kempen pilihan raya. Hari ni pun kita keluar lagi. Jentera bermotor. Dulu kita cakap, dia orang bayar jentera bermotor, semua orang tak percaya. Hari ni keluar lagi. Netizen keluarkan. Kita minta kawan-kawan kita yang ada video rakaman PAS membayar pengundi-pengundi, membayar jentera motor yang diorang buat bayar ni, keluarkan. Kalau nak hantar kat saya untuk saya tolong keluarkan, hantar di talian 012 332 0000. Tapi pastikan sahih. Pastikan sahih. Jangan mereka cerita ataupun nak perangkap saya. Kita bukan bodoh. Kita pun tahu ada yang hantar maklumat ni kadang-kadang nak perangkap kita. Okey. Okey tu. Gesaan GST mahu dikembalikan. Adakah sesuai dibuat waktu sekarang? Saya rasa hari ini rakyat sudah terbeban dengan banyak benda. GST ni benda yang baik. Kalau kita lihat kali terakhir negara melaksanakan SST tahun 2014 dulu, kutipan SST kita 18 bilion saja. Tahun 2017 tahun terakhir kita melaksanakan GST sepenuhnya, kutipan kita lebih kurang 44.3 bilion. Beza tu. Beza 26.3 bilion. So setiap tahun kalau 2016 hingga berbanding dengan 2017, 3.9 bilion peningkatan. So lagi besar saiz ekonomi, lagi banyak kutipan GST. So negara ni memang patut laksana GST balik. Ini pendirian saya, pandangan saya. Memang patut laksana. Rugi. Sebab bila kita laksana GST ni banyak faedah dia. Tidak ada cukai berganda, tidak ada cukai bertindih. Kalau macam cukai jualan ni, dia ada cukai jualan, lepas tu kena pula cukai perkhidmatan. Tidak ada lagi black market. Rafizi pun sekarang ni tak nak kurangkan black market. Black market ni, orang kalau dia kena bayar cukai tu tak dapat balik, mereka tetap akan duduk dalam black market. Tetapi bila kita laksana GST, kita tax, kita ada cukai input. Bila orang tu jual balik produk dia, dia kenakan cukai output. Orang yang bayar cukai input tu dia boleh claim balik. That's why ketika laksana GST, 30% black market ataupun perniagaan gelap ni, dia keluar dan menjadi halal. So cuma kena sesuaikan dengan masa. Kena sesuaikan dengan masa. Sesuai tak masa sekarang? Sekarang ni disebabkan rakyat sedang berhadapan dengan masalah inflasi, masalah kenaikan harga barang yang melampau. Dan rakyat pun makin terkesan bila mana nilai ringgit itu jatuh menjunam zaman Muhyiddin. Dan selepas itu nak pulihkan, alhamdulillah zaman Datuk Seri Ibrahim ni nampak ada sedikit pemulihan, tapi belum cukup kuat. Selagi tak nampak ringgit Malaysia RM3.85 1 US dollar macam zaman
bila Dato' Seri Najib serah kerajaan kepada Tun Mahathir, selagi itulah kita nampak harga barang-barang terutamanya yang diimport akan kekal mahal. Komponen barang tempatan pun, kalau katalah untuk siapkan satu barang ada 14 ingredient, daripada 14 ingredient tu ada 3-4 ingredient yang diimport daripada luar. Still barang tu akan jadi mahal juga bila nilai ringgit itu rendah. So inilah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan baru ni. Kerajaan baru ni kena atasi masalah ni sekarang ni, kena bawa foreign direct investment. Dan saya yakin kerajaan perpaduan ni mampu untuk melakukannya. Banyak, Dato' Seri Anwar pun dia ada networking di peringkat antarabangsa di Amerika, di negara-negara lain. So saya yakin dia orang pun akan bantu dia. So kalau boleh GST ni elak daripada melaksanakannya sekarang. Dan jangan bagi cadangan bodoh untuk laksanakan GST separuh daripada 6% seperti mana yang dicadangkan oleh setengah-setengah pihak. Lebih baik jangan buat. Sebab kena faham tu, kena faham. Kenapa? Kena faham lah. Kita tujuan asalnya dulu kita ada nak buat 4%. Di peringkat awal GST ni nak buat 4%. Tetapi GST di Malaysia ni dulu kita buat 3 jenis. Satu perbekalan standard. Perbekalan standard ni barang-barang biasa, baju, perabot, TV. Ini 6% perbekalan standard. Ini orang rakyat tak beli hari-hari. Sebab bila kita nak laksana GST ni, arahan Dato' Seri Najib ketika itu ialah pastikan rakyat bawahan tidak terkesan. So kita kaji pattern bagaimana rakyat yang berpendapatan RM2,000 ke bawah ni membelanjakan pendapatan dia. So daripada apa yang kita kaji, kita dapati 60 hingga 70% gaji orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah dia pergi ke keperluan asas, basic necessity. So keperluan asas ni di bawah sistem GST kita, dia zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Macam tak ada GST tapi kadarnya kosong. Apa maksud zero rated? Maksudnya bila beli tak ada cukai, bila jual tak ada cukai. Okey? Patutnya murah lah So lagi 30 hingga 40% gaji orang yang berpendapatan RM2,000 ni dia beli apa? Macam apa yang keperluan asas? Beras, gula, minyak masak, daging, ayam, kambing, lembu, sayur. Ini barang-barang keperluan asas. Kemudian lagi 30-40% mereka belanjakan untuk kesihatan, pergi klinik, sekolahkan anak-anak, pendidikan, bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, perbankan. Ini semua dikecualikan. Dikecualikan maknanya bila time beli tu, bila pemborong contohnya, bila dia beli, pekedai contohnya bila dia beli, dia kena bayar cukai. Tapi bila dijual, dia tidak kenakan cukai. Maknanya ada cukai input, tak ada cukai output. Ini perbekalan dikecualikan. So kalau kita kenakan 4%, kita kena kenakan semua barang pukul rata sama macam Singapura 4%. Semua kena 4%. Jadi matilah rakyat yang berpendapatan rendah ni. Dia orang akan terkesan. Walaupun yang berpendapatan rendah ni kita dah zero ratedkan dan kecualikan kebanyakan daripada perbelanjaan mereka. Tetapi contohnya lah, kalau dia nak beli rempah kari, biasa orang beli yang paket rempah kari Adabi contohnya. Bila benda tu sudah ada value added, maknanya sudah dibungkus, dia ada GST. Kalau kau beli yang cedok punya ni, dia tak ada GST. Ni kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Itu sebabnya bila kita laksanakan GST ni, kita ada bagi tambahan BRIM RM300 untuk cover untuk golongan B40 ni, cover untuk mereka ni
cover sikit lah perbelanjaan tambahan. Ada setengah-setengah benda memang kau tak boleh elak daripada membayar GST ni. Terutama macam tadilah, rempah kalau beli cedoknya yang timbang tak ada GST. Kalau beli yang dah bungkus siap, rempah kari adabi ke ala gapas ke apa, ada GST. Itu kena faham. Kalau dah packaging, dah ada value added, memang ada GST. So itu sebabnya Kementerian Kewangan terpaksa mengenakan 6%. 6%. So bila 6% ni, maka golongan berpendapatan RM2,000 ke bawah, barang-barang keperluan asas, beras, gula, minyak masak, sayur semua tak ada GST. Zero rated. Itu sebab bila orang nak bagi cadangan tu, dia kena tahu dulu benda ni. Kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita tak start dengan 3%? Macam Singapore, they started at 3%, but after that they realised that they cannot survive with 3%. Then they increase it to 7%. Kita tak nak buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Kita pun tak nak jadi macam Thailand. Thailand started at 10%. Bila orang mengamuk, orang buat demonstrasi dan sebagainya, dia turunkan jadi 7%. Tapi sekarang Singapura dah naikkan lagi. Negara Arab punya GST lagi tinggi. Ada setengah-setengah negara sampai 24%. Finland 24%. Kita ni okey lah, 6% untuk perbekalan standard, zero rated untuk barang-barang keperluan asas, dan dikecualikan untuk barang-barang sokongan keperluan asas. Okey? Okey tu. Tapi ada golongan yang anti GST. Dia kata GST penyebab harga barang naik. Dia macam inilah, kalau nak cerita GST penyebab harga barang naik, di peringkat awal sebelum GST itu stabil, memang orang akan ambil kesempatan. Dan kena faham, ada setengah-setengah barang sebelum tu tidak ada cukai jualan. Kenapa kita letak 6% dulu? Sebab tak macam Singapore. Singapore before that dia tidak ada cukai jualan. Malaysia ni daripada tahun 1972 dah ada cukai jualan. Kemudian tambah pula cukai perkhidmatan. Cukai jualan ada yang 5%, ada yang 10%. Cukai perkhidmatan 6%. So bila kita buang cukai jualan 10%, 5% campur dengan cukai perkhidmatan 6%, kita rasa 6% untuk GST tu cantik lah. Cantik. Tapi buat masa ni, dalam keadaan kita kena atasi masalah ekonomi, masalah inflasi dan sebagainya, hold dulu. Kalau boleh, hold dulu. Memang negara memerlukan pendapatan, tetapi hold dulu. Sampai bila tu? Kita tengoklah. Pastikan keadaan rakyat ni tak sengsara. Sekarang ni Datuk Seri Anwar pun banyak buat langkah penjimatan. Contohnya, dengar khabar selepas ni Menteri-Menteri Kabinet tidak ada lagi pencen. Okey lah, dia orang dah ada pencen wakil rakyat. Betul tak? Itu je boleh jimat 150 juta. It's a very small amount, but okey lah. Kalau kita boleh buat 10 penjimatan macam ni, kita dah ada 1.5 billion. So kerajaan baru ni dia kena cari juga ruang macam mana untuk diversify our source of income. Maknanya memperbagaikan sumber pendapatan. Mungkin rancakkan lagi sektor pelancongan contohnya. Mungkin boleh fikirkan sektor-sektor inovasi. Ramai orang tak explore lagi benda ni. Banyak kita ada banyak saintis-saintis kita ada banyak pakar-pakar kita yang very innovative, yang boleh buat macam-macam invention baru. So kerajaan mungkin kena bagi grant untuk galakkan lagi lebih ramai lagi anak-anak muda kita, saintis-saintis kita, untuk cuba untuk
invent benda-benda baru, sistem yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Bila kita punya rakyat prosper, mereka akan bayar cukai. Bila mereka bayar cukai, ianya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan dalam masa yang sama meningkatkan pendapatan negara. Okey? Ada lagi? Tak ada. Habis? Tak ada yang WhatsApp. Kalau ada sebarang soalan, cuba tengok dekat ruangan komen ni. Okey, kalau tidak ada sebarang soalan, Kerajaan Negeri Sabah jatuh. Apa benda ni? Okey tuan-tuan, minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada sahabat-sahabat. Kita ada 6,000 orang lah dekat YouTube, 4,000 orang di Facebook. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.